ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallifu Syekh Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Kitab Jawi muka surat 19. Sambung pengajian Misbahul Munir. Kitab Jawi muka surat 19. Huraian sifat yang keenam, wahdaniyah. Artinya, arti wahdaniyah itu keesaan. Huraian sifat yang keenam bukan bermaksud Tuhan bersifat kali yang keenam. Tidak demikian. Bila kata huraian sifat keenam, bukan dimaksudkan Tuhan itu bersifat kali yang keenam. Kerana semua sifat Tuhan itu orang panggil sediakala. Semua sifat Tuhan sediakala. Tuhan bersifat dengan wujud ada sediakala. Tuhan bersifat dengan mukhalafah bersalahan sediakala. Semua sifat Allah Ta'ala sediakala. Apabila semua sifat Allah itu sediakala, kenapa di sini disebutkan sifat yang keenam? Kenapa dalam kitab disebutkan huraian sifat yang keenam? Seolah-olah kita nampak macam ada dulu, ada kemudian. Seolah-olah dia reti, oh sifat yang pertama-tama tu wujud. Dan sifat yang terakhir, kaunuhu mutakalliman. Seolah-olah ada sifat Allah tu dulu dan kemudian. Wujud dulu, menambah kidam. Kan? Lalu itulah ulama jawabkan, kalau timbul persoalan demikian, maka dijawabkan. Yang dikatakan yang keenam, yang kelima, yang kedua, yang ke-10, itu namanya tertib bizikri saja. Dan tertib bizikri. Apa tertib bizikri? Arab panggil bila sebut adanya tertib. Kita nak sebut sekaligus tak boleh kan? Cuba sebut wujud sampai yang ke-20, kaun mutakaliman sekaligus tak boleh. Macam mana rupanya? Bila nak sebut, dia ada terbit pelaturan. Ada yang dulu, ada yang kemudian. Tak boleh sebut sekaligus 1 sampai 20, tak boleh. Kan? Maka ini dikatakan tertib bizikri saja. Sedangkan sifat Allah tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Semua sifat Allah qadim. Kan? Semua sifat Allah sediakala kidam. Qudrah pun sediakala. Kan? Mukhalafah pun sediakala. Habis kenapa disebut? Itu orang panggil tertib pada sebutan saja. Huraian sifat yang keenam, wahdaniyah. Artinya wahdaniyah, keesaan. Satulah orang panggil. Kan? Setengah orang panggil se. Main se. Se kan. Se satu samalah. Wajib pada syarak pula. Orang panggil wajib aini. Kan? Yang masyhur fardu ain namanya. Wajib pada undang-undang. Atas siapa ni wajib? Atas tiap-tiap mukallaf. Kan?
Orang panggil kullu, ada dua. Ada kullu jami, ada kullu majmu'. Kata semua ada kecuali. Atau kullu orang panggil kullu majmu'. Kalau kata semua tak terkecuali, itu kullu jami. Sini orang panggil kesemua sekali. Cukup syarat, tak terkecuali. Wajib atas tiap-tiap mukallaf bila dia ada akal, digelarkan akilun. Bila dia orang panggil sabak umur, digelarkan balighun. Sampai seruan agama, sampai seruan dakwah Islam. Sejahtera panjang indera pendengar, sejahtera panjang indera pelihat. Wajib apa mukallaf ni? Wajib mengetahui. Wajib kena tahu. Kita wajib kena tahu terlebih dahulu. Allah ada isyarat dalam Quran, fa'lam. Kan orang sebut kan fa'lam. Fa'lam tu panggil fi'il amar. Kan? Kalau kita mengaji usul fiqh, fi'il amar apabila tidak ada sharif, dia dihantarkan pada asal. Al-amru lil wujub. Fa'lam, maka hendaklah kamu ketahui. Allah tekan suruh tahu, wajib kan. Atau dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah mewajibkan cukup syarat, mukallaf, semua wajib tahu. Walaupun asal fa'lam, maka hendaklah engkau tahu, ya Rasulullah, asal tuju ke Nabi. Tapi murad maksudnya umum, tuju ke semua umat. Cukup syarat, kita wajib tahu. Setelah kita mengetahui serta mengaku, kan? Tak lazim antara mengetahui dan mengaku, tak lazim. Sebab itu disebut dua sekali. Setelah kita mengetahui, kita kena mengaku. Kan? Sebab tak lazim antara mengetahui dengan mengaku. Ramai orang mengetahui, sedangkan mereka tidak mengaku. Lihat siapa orang yang paling rapat, siapa duduk dengan sebelah rumah Nabi, siapa yang duduk sebelah rumah Nabi. Dia membesar, Nabi membesar daripada kecil, dia tahu perkembangan. Orang yang duduk sebelah rumah Nabi siapa? Pak saudara namanya Abu Lahab. Abu Lahab duduk membesar tu, sebelah rumah. Abu Lahab tahu daripada kecil Rasulullah tak pernah berbohong, sepatah pun tak pernah bohong. Kenal dia. Dia kenal akhlak bagi Rasulullah SAW. Tapi bila Nabi suruh Islam, Nabi sampaikan tentang sifat keesaan Allah, kalimat la ilaha illallah, lantas kata Abu Lahab, mana ni? Menyalahi agama nenek moyang. Apa yang diperbuat menyalahi. Apa yang dipegang agama nenek moyang menyalahi. Tahu dia kenal Nabi, tapi tak mengaku. Demikianlah orang-orang Yahudi. Demikian orang-orang Nasara. Tahu buat-buat ni bukan tak tahu. Disebut dalam Injil bukan tak sebut. Kalau mereka tak sebut Injil, bermakna itu mereka bohong. Ataupun Injil yang ada pertangan mereka sudah diubah. Mana kita tahu Injil dah diubah? Al-Quran sebutnya. Allah SWT menghikayatkan perkataan Nabi Isa AS. Qala Isa ibnu Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah. Nabi Isa beritahu, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqul lima baina yaday minat Taurat, wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kita orang Islam boleh tahu dulu Injil isi kandungannya apa, kita boleh tahu sebab Allah hikayat dah perkataan Nabi Isa. Kata Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam, wahai Bani Israel, ya Bani Israel, hei Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku, kata Nabi Isa, utusan Allah kepada kamu. Nabi Isa, aku utusan Allah. Aku bukan Tuhan. Aku bukan anak Tuhan.
aku utusan Allah kepadamu. Musaddiqun lima baina yaday, membenarkan apa yang ada pada kamu ni. Apa yang ada pada depan kamu. Dulu mereka ada apa? Minat Taurat, daripada Taurat. Nabi Isa membenarkan Taurat. Kemudian kata Nabi Isa, wa mubasyiran bi rasulin. Dan aku nak sampaikan satu khabar gembira dengan seorang rasul. Ya'ti min ba'di, dia akan datang. Kemudian dia berdaku. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Bagi Rasulullah SAW, disebutkan dalam kata Injil namanya Ahmad. Orang Kristian tahu dah. Orang-orang Bani Israel tahu dah. Kan? Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi mereka tak mengaku. Sebab tu tak berlaziman antara mengetahui dan mengaku tak berlaziman. Kita mendakwa orang beriman, yang pertama kita tahu dulu. Kalau tak tahu, kot mana nak mengaku kan? Mesti kita tahu dulu. Dah tahu dah apa sifat Allah, apa sifat Rasul, yang kedua kena mengaku. Mengaku tu dah orang panggil iman namanya. At-tasdiqul qalbi bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarkan di hati, itu namanya iman. Mengetahui serta mengaku putus. Dia mengaku mesti putus. Orang panggil yakin lah. Mengaku putus tu orang panggil ibarat dengan kata yakin. Kan? Nak keluar syak, nak keluar zon, nak keluar waham. Ya ke? Allah tu tak bertempat. Dia mula datang syak. Itu bukan mengaku putus. Dia sebut mengaku putus. Putus ni mesti orang panggil sampai tangga yakin. Tak. Allah tak bertempat. Dia mesti yakin begitu. Sebab tu dia kata putus. Kan? Maksud putus tu ibarat mengaku tu sampai tangga yakin. Datang mana puak pun mai goncang, takkan terputus. Takkan pernah terputus. Kalau tak tahu kita nak jawab hujah pun, kita tak akan bergoyang. Itu dia kata putus. Sampai tangga yakin. Dekat mana nak mengaku? Iman letak di mana? Mengaku tu dalam hatinya, hati seorang mukallaf. Nak keluar mengaku di lidah. Ada orang diikrar mengaku di lidah. Seperti siapa? Seperti orang-orang munafik. Mereka tahu, mereka mengaku, tapi bukan di hati. Orang munafik, mereka hanya mengaku di lidah saja. Iza ja'akal munafiqun. Apabila datang akan engkau ya Rasulullah oleh orang-orang munafik. Qalu, kata mereka orang munafik, nashhadu innaka Rasulullah. Kami ni saksi. Sebenarnya engkau ya Muhammad utusan Allah. Mereka sebut di lidah saja. Hati mereka mengaku tak sekali. Sebab tu nak dikatakan orang beriman mesti mengaku tu di hati, bukan hanya di lidah saja. Macam mana rupanya? Macam mana rupa kita beriman dengan sifat wahdaniyah yang dikatakan sifat yang keenam? Akan tentu sungguh Allah Ta'ala itu satu pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'al. Ini orang panggil rupa macam mana kita beriman dengan sifat wahdaniyah. Kan? Kalau orang tanya, macam mana rupa kau beriman dengan sifat wahdaniyah? Kita tahu dulu, dah tahu kita akan mengaku di hati. Macam mana nak rupa mengaku di hati yang dikatakan beriman? Tentu sungguh Allah itu satu pada zatnya. Akan kata ni buat dalil lah. Kul huwallahu ahad. Mengaku sungguh, tentu sungguh Allah itu satu pada zat. Orang panggil satu pada zat artinya tak berbilang. Kan? Bukan zat tu 3, 4, 2, tidak demikian. Satu pada zat. Dan pada sifatnya mengaku tentu sungguh Allah Ta'ala itu satu pada sifat. Satu pada zat dan satu pada sifat. Adakah sifat Allah satu je?
kan bukan kita ngaji sifat 20, kenapa satu bersifat? Yang ni jenis ni. Qudrah ada 2 ke? Qudrah 1 je. Iradah 1. Ilmu 1. Atau dengan panggil 1 pada sifat. Bukan kata pada zat Allah hanya 1 sifat saja. Tak demikian. Orang panggil 1 pada sifat itu maksudnya 1-1. Kita buat kata ganda kan. Dan pada sifatnya 1-1. Orang panggil ilmu 1. Qudrah tu pun 1. Kan? Bukan taklah berlawanan dengan kata bukan ke sifat Allah tu banyak, tidakkah sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah tu banyak tak terhingga. Sebagaimana Nabi SAW mensyaratkan kepada kita, la usi sana'an alaika. Kan Nabi pernah berdoa kan. Apa doa Nabi? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW dalam doa, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa a'udzu bimu'afatika min uqubatika. Nabi berdoa, wa a'udzubika minka la usi sana'an alaika. Nabi kan doa menyebutkan sifat kesempurnaan Allah tu banyak tak terhingga. Datang Najib Wahdaniyah kata sifat Allah 1. Kan? Ulama menghuraikan tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kesempurnaan itu wajib bagi Allah kesemua. Bahawa banyak tak terhingga, tak terhitung, tak diketahui gitu. Banyak sifat kesempurnaan. Cuma setiap satu jenis itu, setiap jenis 1 je. Ilmu 1. Qudrah 1. Atau dikatakan esa pada sifat. Dan pada af'alnya, hati kita mengaku putus. Tentu sungguh Allah Ta'ala itu 1 pada af'al, pada perbuatan. Kena mengaku Allah itu 1 pada af'al, yakni segala perbuatan. Kata 1 tapi segala perbuatan, macam berlawanan kan. Dia kata af'al. Af'al tu kalau kita mengaji jamak taksir. Kan wazan jamak taksir kalau kita mengaji nahwu af'alun, af'ilatun, fi'alun, fi'alun, fu'ulun, fu'ulun, fu'ala'u, fu'alu. Af'alun kan banyak tu. Kita disuruh mengaku putus, tentu sungguh 1 pada segala perbuatan. Macam berlawanan kan? 1 pada segala perbuatan. Af'al segala perbuatan. Seolah-olah macam berlawanan perkataan. Suruh mengaku beriman di hati 1 pada segala perbuatan. Perbuatan itu banyak. Dalam banyak-banyak perbuatan, itu adalah afrad, benda. Yang dikatakan banyak perbuatan tu afrad, benda tu. Bumi, 1 benda afrad. Langit, 1 benda afrad. Bintang, 1 benda afrad. Matahari, 1 benda afrad. Demikianlah kita kiaskan. Segala benda afrad yang ada tu, dalam banyak-banyak yang ada ni, bekasan perbuatan ni, siapa yang menjadikan? Allah juga yang menjadikan. Esa pada af'al. Orang panggil tentu sungguh 1 pada perbuatan. Dan tentu Allah dia yang buat. Atau dikatakan jangan kita keliru 1 pada segala perbuatan. Kata segala 1 pula ke mana? Tilik pada bekasan kudrah. Dan tilik pada bekasan kudrah Allah Ta'ala. Makhluk kan banyak. Afrad dia. Orang panggil afrad dia kan. Yang kata buat itu hanya 1. Hanya Allah saja yang buat. Kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan kita wiridkan lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah
wahdahu la syarikalah. Ulama membahaskan kata la ilaha illallah itu isyarat Tuhan satu pada zat. Bila sebut la ilaha illallah, esa satu pada zat. La wahdahu la syarikalah. Wahdahu isyarat satu pada sifat. La ilaha illallah wahdahu. Wahdahu satu pada, kita sedap bahasa sebut esa lah kan. Sama lah esa satu, dulu mengaji sebut esa. Dah terbiasa sedap sebut gitu kan. Sebut la ilaha illallah, esa pada zat. Sebut wahdahu, esa pada sifat. La syarikalah, isyarat esa pada af'al, esa pada perbuatan. Setiap kali kita zikir, lepas sembahyang, hadirkan. Kita silarkan di hati. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebut la ilaha illallah, kita silarkan apa? Ini kita mengaji sifat wahdaniyah, keesaan. La ilaha illallah, esa pada zat. Wahdahu, esa pada sifat. La syarikalah, esa pada af'al perbuatan. Silarkan di hati. Kalau lalai tak dapatlah. Dan kena galip fikir berangan, mulut menyebut, tak dapatlah. Kan? Itu jangan terlupa kan. Kita amalkan ilmu tauhid, iman ni, iman juga diamalkan. Bukan fiqh aja ada amalan. Ngaji semayang dengan betul, kita pun semayang. Iman pun ada cara amalan dia. Supaya hati tu kejap. Kan? So, bertambah-tambah, yakin di hati kan. Itu orang panggil rupa bagaimana kita beriman dengan sifat wahdaniyah, keesaan, tentu sungguh Allah itu satu pada zat, tak berbilang, satu pada sifat, dan satu pada af'al, segala perbuatan. Dan tidak berbilang-bilang, lazim daripada satu, tak berbilang. Ini orang panggil lazim. Kan ini orang panggil lazim. Lazim daripada satu tak berbilang-bilang. Kan? Apa dalilnya? Kan? Iman dia mesti berdalil. Tak boleh kita ikut-ikut. Kan? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, orang panggil dalil nakli. Kan? Dalil kan terbagi dua, ingat tak? Mula-mula kita ngaji awal-awal kitab Misbah Munir kan, dalil dua bagi. Dalil ijmali, dalil tafsili. Apa dalil ijmali? Dalil yang reti diri sendiri, tak pandai nak huraikan. Itu dalil ijmali. Apa dalil tafsili? Dalil yang reti untuk diri sendiri dan dia pandai huraikan. Boleh tolakkan syubhat, pandai tolakkan kritik, dalil tafsili. Maka dalil itu terbagi dua. Setiap dalil terbagi dua. Dalil ijmali dua bagi. Dalil tafsili dua bagi. Ada akli, ada nakli. Ada tafsili akli, ada tafsili nakli. Ini orang bagi dalil nakli. Kalau reti diri sendiri tak pandai hurai, itu ijmali. Kita mengaji reti dah. Kita pun cuba cakap seseorang, cuba terangkan. Aku terang ni tak berterabur ayat aku ni, orang lain boleh faham ni. Orang bagi dalil tafsili. Kan? Wa ilahukum ilahu wahid. Kan? Biasa kan kita sebut lepas nak tahlil ke kan, ataupun lepas sembahyang kan, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa kan. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-163. Artinya firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan bermula Tuhan. Dan bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Asal mana Tuhan itu Tuhan. Dan asal mana Tuhan tawau hanun kan Tuhan. Asal mana Tuhan itu Tuhan. Tawau alif nun Tuhan. Siapa punya Tuhan motor?
Siapa punya tuan kereta atau asal Tuhan tu adalah tuan. Orang panggil dulu nak eja tuan tu payah. Tuan nak eja tuan. Siapa tuan kat sini? Siapa tuan motor ni siapa? Nak eja tuan tu payah. Dan tuan payah. Maka dibubuh digantikan dengan Tuhan. Surat berapa? Ush, dah jauh pergi ni. Jauh ni surat 19. Firman Allah apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bermula segala puji itu Tuhan. Bermula segala puji itu bagi Allah Rabb bil alamin. Tuhan sekalian alam. Rabb tu Tuhan. Alam ni siapa Tuhan ni? Siapa Tuhan? Asal Tuhan Tuhan. Alam yang kita duduk sekarang ni, siapa Tuhan dia? Tu asal Tuhan tu adalah Tuhan. Alam dia tentu esa kan. Kalau cerita tentang kejadian alam, panjanglah pula dia kan. Alam ni kata Nabi Isa ada 1,600 alam. Alam di atas lah kan. 600 alam di laut, 400 alam di darat. Itu cerita lain lah pula kan. Asal diambil dari perkataan ilah. Kita nak faham asal Tuhan tu diambil perkataan mana? Asal Tuhan tu diambil perkataan Allaha. Allaha. Alif, lam, ha besar. Allaha. Asal lughah. Allaha fi'il madi. Fi'il mudhari allaha ya'lahu. Allaha ya'lahu. Makna dia apa? Apa makna allaha ya'lahu? Alif, lam, ha. Allaha. Alif tak terima baris. Mudah-mudah sebutlah kan. Yang terima baris tu Hamzah. Jadi kita mudah-mudah sebutlah allaha ya'lahu. Maknanya apa? Abada ya'budu. Makna allaha ya'lahu maknanya abada ya'budu. Abada ya'budu ibadan. Apa makna dia? Makna dengan makna ma'bud. Ma'budan. Pengertian. Sebab tu kita sebut, biasa tak kita dengar, la ilaha illallah. Cuba terjemah la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah. Kan tak sama kan? La ilaha, tiada Tuhan. Illallah, melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan, melainkan Allah. Bila kita terjemah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah. Datang mana yang disembah? Datang mana perkataan disembah? La tiada. Ilaha Tuhan. Ilah melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Bila terjemah la ilaha illallah, biasa orang terjemah tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kod mana datang yang disembah? Allaha maknanya abada. Allaha ya'lahu maknanya abada ya'budu ibadan. Maknanya apa? Ma'bud. Apa makna ma'bud? Yang disembah. Sebab itulah pengertian Tuhan, bila sebut Tuhan, la ilaha. Siapa Tuhan? Orang panggil ma'bud. Yang disembah. Tidak ada Tuhan. Apa erti Tuhan? Yang disembah. Tuhan-Tuhan tu apa? Yang disembah. Itu erti Tuhan. Wa fis sama ilahun. Wa fil ardi ilahun. Dan ada pada langit itu Tuhan. Dan ada pada bumi itu Tuhan. Apa erti Tuhan? Yang disembah. Itu pengertian Tuhan. Jangan lupa kan, disebut siapa Tuhan kamu? Tuhan tu apa? Yang disembah. Maksud Tuhan tu yang disembah. Bila kita mengaji kaedah, orang mengaji kaedah bila isim nakirah yang kedua, kan, orang panggil, kan diulang sama kan? Diulang 2 kali kan? Apa ayat tadi? Wa fis sama ilahun. Diulang sekali lagi. Wa fil ardi ilahun. 2 kali ilahun. Yang pertama ilahun isim nakirah.
Yang kedua, ilahu pun isim nakirah kan. Wa fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Bila isim nakirah diulang buat kali kedua, yang pertama isim nakirah wa fis sama'i ilahun. Yang kedua pun isim nakirah wa fil ardi ilahun. Kaedah kita, bila isim nakirah diulang buat kali kedua, kena pada lain-lain. Kena lain-lain. Bukan kena yang sama. Kena pada lain. Kena pada lain-lain. Tuhan di langit, lain. Tuhan di bumi, lain. Seolah-olah nampak begitu. Dalam kaedah nahwu, bila isim nakirah diulang buat kali kedua, sama. Yang pertama isim nakirah ilahun. Yang kedua isim nakirah ilahun. Kaedah nahwu apa? Kena pada lain-lain. Ilahun yang pertama dengan ilahun yang kedua lain-lain Tuhan. Isim nakirah tu orang panggil, senang kita nak faham isim nakirah tu tanwin. Ilahun tanwin kan. Isim nakirah. Isim nakirah kata umum. Kalau isim marifah khusus. Isim mana khusus. Wahai manusia. Umum kan. Manusia ramai. Manusia satu atau umum. Isim nakirah. Bila sebut, hey Zaid. Dah kenal dah. Itu makrifah kan. Khusus. Tak ada dah kena pada bakar. Tak ada kena Umar. Nak kena Zaid. Atau isim makrifah. Nak faham ke arti Tuhan. Kita bahas ke arti Tuhan. Kan? Kita buat dalil firman Allah. Wa fis sama'i ilahun. Wa fil ardi ilahun. Dalam kaedah, ilahun dua kali diulang kan. Wa fis sama'i ilahun. Wa fil ardi ilahun. Dalam kaedah, bila isim nakirah diulang buat kali kedua, bermakna yang pertama dan yang kedua tu kena lain-lain. Seolah-olah di langit satu Tuhan. Dan di bumi, Tuhan yang lain pula. Bermakna semuanya ada dua Tuhan. Kan? Padahal kita mengaji kat sini, sifat Allah wahdahniyah, satu. Tuhan satu je. Kod mana pula Tuhan dua? Sebab itulah ulama membahaskan ilahun pada ayat yang tersebut, wa fis sama'i ilahun, wa fil ardi ilahun. Ayat tadi, ilah pada ayat tadi itu maknanya makbud. Ilah dengan mana makbudun, yang disembah. Apa dalil ilah tu mana makbud? Kalau orang tanya, apa dalil ilah Tuhan tu maknanya makbud yang disembah? Ambil daripada ayat wa fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Kalau kita terjemah mengikut kaedah isim nakirah yang diulang buat kali kedua, bermakna yang pertama tu lain dengan kedua. Seolah langit Tuhan yang lain, bumi Tuhan yang lain. Adakah begitu itikad orang beriman? Tak kan? Langit pun Tuhan yang sama, bumi Tuhan yang sama. Tapi kenapa Allah sebut demikian? Itu menandakan ilah tu maknanya apa? Ma'bud. Ilah tu maknanya apa? Yang disembah. Pada langit itu ada Tuhan yang disembah. Tuhan mana yang disembah. Ada pada langit itu yang disembah. Dan ada pada bumi, wa fil ardi ilahun. Dan ada pada bumi juga itu yang disembah. Siapa yang menyembah Allah di langit? Malaikat. Wa fis sama, wa fis sama'i ilahun. Ada pada langit itu yang disembah. Siapa yang menyembah Allah di langit? Malaikat. Wa fil ardi ilahun. Dan ada di bumi itu yang disembah. Siapa yang menyembah Allah di bumi? Manusia, jin, kan mukallaf. Jin manusia juga dua golongan yang mukallaf. Kan? Bermakna kalau orang buat kemuskilan, engkau kata sifat 20 dengan ngaji wajib, iya ke? Kalau orang petikai lah.
Kan? Kalau kata Tuhan tu esa kan, sifat dahulu wadaniyah kan. Allah sebut Al-Quran, wa fis sama'i ilahun, wa fi ardi ilahun, dua Tuhan tu. Apa nak jawab? Apa kita ahli sunnah nak jawab? Pasal sekarang kecoh kan. Isu-isu sekarang kecoh. Yang debat antara ahli sunnah dengan puak sebelah tu. Kan dia kecoh. Kalau orang bagi petikai, kamu mengaji pada dulu wadaniyah satu. Allah sebut macam mana? Wa fi sama'i ilahun, wa fi ardi ilahun. Kan dua Tuhan ni. Nah, kita tanya dia balik, engkau pegang dua Tuhan ni? Tak ada orang Islam pegang dua Tuhan. Habis awak sebut kan ilahun dua kali. Itu makna ilah tu mana? Ma'bud. Bila kita sebut kalimah la ilaha illallah, apa arti ilaha? Ma'budun. Tidak ada Tuhan yang disembah. Kan kita faham tu kan? Bila kita berzikir, kita faham kan seronok kan? Bila kita wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lupa kan? Sebut la ilaha illallah esa pada zat. Wahdahu esa pada sifat. La syarikalah esa pada af'al, esa pada perbuatan. Nak bahas dia panjang lagi kan, kalau masuk ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Kan orang bagi tentang kaedah kan? Bagaimana zat Allah? Kita bersebut Allah sebut Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Nur langit dan bumi. Kalau kita pakai zuhir, zat Allah tu nur cahaya, dah jatuh kufur lah pula. Kita bawa datang kaedah. Allah tu isim zat. Nur tu isim sifat. Tak sah jadi mutarak khobar. Setiap kalam yang sempurna, dia mesti ada mutarak khobar kan. Dia ada syarat. Nak jadi mutarak khobar ada syarat. Kalau Allah tu isim zat, nur tu isim sifat, tak sah jadi mutarak khobar. Bermakna, jangan guna zuhir. Nur tu tak boleh guna zuhir. Kena takwil lah. Allah tu nur. Oh, zat Allah cahaya. Jangan pegang zuhir. Ini mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat. Kita takwil. Allahu munawwirun. Allah yang menerangi 7 peta langit. Allah yang menerangi 7 petala bumi. Bagaimana Allah terangkan langit? Ada cahaya bulan, ada cahaya bintang, ada cahaya matahari. Duk sinar terang bumi, terang langit. Atau demikian. Kita pegang biar kejap. Allah tu esa, tak berbilang. Kan? Kita pegang biar putus, yakin. Lazim daripada esa tak berbilang. Apa dalilnya? Wa ilahukum ilahun. Dah tahu tak? Apa erti ilah? Ma'budun. Bila kita dah huraikan, bila sebutnya wa ilahukum ilahun wahid. Dia erti kan? Apa erti ilah? Apa erti ilah? Ilah Tuhan. Apa erti ilah Tuhan? Yang disembah. Ilah maknanya ma'bud. Kan? Artinya firman Allah Ta'ala, dan bermula Tuhan. Asal Tuhan, Tuhan. Apa itu Tuhan? Yang disembah, ma'bud. Kan? Bermula Tuhan kamu itu. Bermula Tuhan yang disembah tu. Yang satu. Wahidun, yang satu. Satu tak berbilang. Maka satu itulah dikatakan wahdaniyah. Ini dalil mengatakan Allah bersifat dan sifat wahdaniyah. Tak sebut pun wahdaniyah, samalah. Wahid, wahdaniyah, samalah. Dia berubah wazannya. Kan? Dia berubah wazan. Kan? Tak semestinya wahdaniyah sebut sebiji wahdaniyah. Arab kan ada fi'il madi, fi'il mudhari', dia berubah wazan. Fi'il amar dia berubah wazan. Wazan tu apa? Timbangan. Wazan tu timbangan. Kalau kita benda yang telah berlalu, Arab panggil fi'il madi. Kalau berlaku sekarang, Arab panggil fi'il mudhari'. Kan? Kalau suruh, Arab panggil fi'il amar. Kan? Contoh, kan?
bahasa Melayu, telah pergilah ia. Zahaba. Sedang pergi. Bermakna menunjuk sekarang berlaku kan. Sedang pergi. Itu menunjukkan benda yang sedang berlaku. Itu mudhari' namanya. Pergilah kau. Itu apa erti? Kita suruh dia keluar kan. Itu namanya fi'il amar, izhab. Kan? Begitulah orang panggil. Wazan tu panggil timbangan. Kan? Di sini dalil menyebutkan wa ilahukum ilahu wahid. Tak sebut pun wadaniyah. Dipaham mana? Daripada sifat wadaniyah, faham pada kata wahid. Kan? Faham dia kata-kata wahid. Kan? Wahda tu lah. Wahda. Maka satu itulah dikatakan wahdaniyah. Satu wahid itulah. Diambilkan satu wahid itulah kita mengisbatkan awal bersifat dengan sifat wahdaniyah, artinya apa? Keesaan. Kan? Wahdaniyah masuk yang nisbah. Kan? Ya nisbah kan tanya pula, apa pula yang nisbah? Jadi yang masdariyah, ada yang nisbah. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab lah kan. Ada ilmu bahasa Arab. Lazim daripada wahdaniyah esa orang panggil tak berbilang. Lazim daripada satu tak berbilang-bilang. Dan makna satu pada zat. Dan makna satu pada zat itu ialah zat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada beberapa zat yang boleh dibilangkan dengan sekurang-kurang bilangan. Terbagi kepada tiga. Wahdaniyah terbagi tiga. Apa wahdaniyah? Esa. Satulah, esa tu satu kan. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Af'al perbuatan. Kemudian kita nak bicara terlebih dahulu esa pada zat dulu. Apa pengertian esa pada zat? Bagaimana pengertian satu pada zat? Yang dia katakan satu lazim dia tak berbilang. Apa makna satu pada zat? Kita nak bicara ni. Dia kata apa? Dan bermula makna satu pada zat itu ialah zat Allah tidak bersusun. Zat Allah bukan passion bersusun macam kita. Kita bersusun. Kepala ke atas, bertengkuk kat bawah, badan bawah, kaki lagi bawah, bersusun. Zat Allah tidak bersusun. Tidak bersusun zat Allah daripada beberapa zat yang boleh dibilangkan dengan sekurang-kurang bilangan. Diri tubuh kita, kita bagi satu kan? Satu kan? Kan diri tubuh kita kan kita bagi satu kan? Kau bagi berapa orang? Satu orang je. Seorang je, satu orang je kan? Tubuh kita bagi satu. Bila orang tanya, datang berapa orang tu? Kita pun jawab, datang seorang je. Kita potonglah, seorang je. Datang satu orang saja. Kita potong datang seorang je. Ini diri tubuh kita satu juga. Allah esa satu. Kita pun esa satu. Maka Tuhan itu satu, maknanya tak berbilang. Esa pada zat, Allah tu satu, makna tak berbilang. Dengan makna tak ada yang kedua, tak ada yang ketiga. Kan? Segera faham daripada satu, tapi murad dengan satu ni, orang panggil zat Allah tak bersusun dengan zat yang lain. Zat Allah tak bersusun. Kita satu kita, boleh tak kita nak potong? Aku geram betul, marah betul dengan kau ni. Aku nak kerat aku rasa. Kan? Kau duk fitnah aku, duk mengumpat aku geram betul, aku nak kerat ke tubuh kau. Boleh tak? Boleh kan? Kan? Monofemi kerat 18. Oi, lebih 18 pun boleh. Kan? Tunggal lain sikit. Tunggal tu ahad. Tunggal tu ahad.
kul huwallahu ahad. Lain sikit lah lurah ni. Lain sikit lurah. Dan kita bahas kita bahas dulu orang panggil satu pada zat. Zat kita pun satu, zat Allah pun satu. Tapi zat kita satu passion bersusun. Kita boleh kerat tak zat kita? Boleh kan? Esa tidak berpisah, tidak terpisah. Tak faham soalan? Kita bahas dulu kan? Zat kita satu, kita boleh bersusun tak? Bersusun. Macam mana zat kita satu bersusun? Kita boleh kerat kan? Aku geram betul kan kau ni kan? Duk nipu aku, hutang tak bayar-bayar, aku dah potong lah. Aku dah potong 18 ribu. Kan boleh kan? Zat kita ni benda yang terima bahagi. Zat kita walaupun kita panggil satu, tapi terima bahagi. Kan? Boleh tak kita bagi? Boleh kita kerat? Boleh. Boleh kita belah? Boleh. Kan? Boleh dikerat, boleh dibelah. Atas jalan fardu takdir lah. Fardu takdir nak kau nak kerat, fardu takdir kau nak belah pun boleh. Kan? Kalau takdir kita belah, zat kita belah 100 dapat tak? Contoh. Ayam saya nak potong kecil ni. Potong berapa? Potong 15. Begitu lah contohnya. Kita beli ayam, nak potong berapa ni? 11 lah, besar sikit. Saya nak potong kecil sikit lah, potong 18. Kan? Nak makan budak-budaknya, betul lah. Fardu takdir, nak kerat, nak belah boleh. Kan? Dalam ilmu usuluddin, yang boleh dibelah, yang boleh dikerat, orang tak bagi esa. Ada beza. Dalam ilmu usuluddin, dalam ilmu tauhid, benda yang boleh dikerat, benda yang boleh dibelah, orang tak bagi esa. Orang tak bagi satu. Dari segi lurah, kita boleh bagi satu. Datang berapa orang? Aku datang seorang je. Dari segi lurah itu berbeza dengan dari segi ilmu usuluddin. Kan? Dalam ilmu usuluddin, benda yang boleh dibelah, itu bukan esa. Benda yang boleh kerat, itu bukan esa. Adapun dari segi lurah, kita mungkin, ya kita ni satu je, bukan dua. Saya seorang je. Kan? Itu dari segi lurah tu lain. Kan? Dari segi lurah, bila kita ni bersusun, orang panggil apa? Benda yang bersusun, benda namanya jisim. Bila kita satu, tapi boleh dikerat bagi, orang panggil apa diri kita ni? Orang panggil berjisim. Bila kita berjisim, kita boleh kerat 2, nak belah 4. Nak kerat berapa ikan ni? Kerat 4 cukup lah. Nak belah perut ni, kerat 4. Boleh belah, boleh kerat, itu namanya jisim. Dalam akidah, orang tak boleh satu. Nak beli satu ikan, salah sebut tu lah, kita tak boleh. Tak salah. Lurah tak salah. Pegangan salah. Dari segi pegangan akidah, benda yang boleh dikerat, benda yang boleh dibelah, orang tak boleh satu. Bila kita mengaji, dah faham dah erti satu, sebut satu, dalam usuluddin dia tak boleh dikerat, dia tak boleh dibelah. Sebab tu pengertian esa pada zat, apa pengertian esa pada zat? Tidak bersusun. Bila tak bersusun, tak bolehlah dikerat. Pasal tak bersusun. Bila tak bersusun, tak boleh dibelah. Pasal tak bersusun. Atau dipotong-potong pun tak boleh. Kerat pun tak boleh. Kan? Atau orang panggil esa satu pada zat tak bersusun. Daripada beberapa zat yang boleh dibilangkan dengan sekurang-kurang bilangan. Berapa sekurang-kurang bilang? Sekurang-kurang bilang kan 2. 1 orang tak boleh berbilang. Sekurang-kurang berbilang 2. 3 lebih lagi apa lagi banyak bilang. Sekurang-kurang bilangan kan 2. Bila ada nama sekurang-kurang bilang, kalau ada 2, kita boleh kerat. Satu-satu. Kan bila benda tak ada 2, kita kerat. Satu belah kanan, satu belah kiri. Sebab tu boleh kerat. Allah adakah demikian? Allah sekurang-kurang bilang pun tidak. Bermakna zat Allah tidak bersusun,
Macam mana rupa dia? Dengan ni tahu taswir. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dengan taswir. Apa makna taswir? Nak menerangkan maksud zat Allah tak bersusun. Apa maksud zat Allah tak bersusun? Dengan, nak terangkan ni. Dengan bahawa boleh dikerat. Kalau dia passion bersusun, niat nak taswir bersusun. Kalau dia boleh bersusun, dia boleh dikerat. Atau dipotong. Kalau passion bersusun boleh dipotong dua, atau dibelah dua, atau dikrisik dua. Krisik ni orang sebelah Patani lah dia guna istilah begini. Kan? Orang panggil terbagi, boleh dibagilah. Boleh dibagi. Kan? Nak dikatakan boleh dikrisik, benda tu kena tebal. Istilah orang Patani panggil krisik. Krisik tu macam mana? Nak panggil krisik, dia mesti bersifat dengan tebal. Macam kita luah kita panggil belah perut ikan. Orang Patani panggil krisik. Krisik tu bila dia tebal boleh dikrisik lah. Hiris Ustaz. Hiris, atau hiris. Hiris ataupun raut. Luar kita panggil hiris. Dia belah lain ni, potong lain. Hiris. Kalau bersifat dengan panjang, potong. Kalau benda tu bersifat dengan panjang, dia boleh dipotong. Kalau benda tu bersifat dengan lebar, dia boleh dibelah. Lain ni, potong. Kalau panjang, potong. Kalau lebar, belah. Kalau tebal, kita panggil hiris. Ataupun orang Patani krisik. Pelik sikit lah, kita orang KL ni kan. Krisik ikan ni. Orang pasar, krisik kot mana krisik? Belah perut ikan, buang perut belah. Aduh. Kan. Lebih asal faham cubalah kan. Istilah krisik, bukan krisik kelapa tu lain. Itu krisik. Kan? Itu krisik kan, krisik. Atau dikatakan, bila dia bersusun, dia boleh dikerat sebab panjang. Boleh dipotong sebab kan, sebab lebar. Boleh dibelah sebab tebal. Kan. Atau boleh dikerat, potong, belah atau krisik. Krisik tu tebal. Potong panjang. Belah sebab lebar. 2 ke 3, 4 ikutlah. Benda yang boleh dipotong 2, boleh dipotong 3, boleh dipotong 4 ikutlah. Tengoklah berapa panjang dia. Tengok berapa lebar dia. Ini orang panggil dalam ilmu makulat tak dinamakan jisim. Dia kena masuk ilmu makulat. Kan? Nak faham ilmu tauhid, dia kena ilmu mantik dan dengan ada ilmu makulat. Kalau pada kertas, dia tak tebal, dia nipis, maka dia tak boleh dihiris. Kan? Kertas kan tak tebal kan? Kertas nipis kan? Bila kertas tu nipis, tak boleh dihiris. Orang Patani panggil apa? Tak boleh dikrisik. Orang Patani panggil. Hanya dia bersifat dengan panjang, bersifat dengan lebar. Bila panjang, boleh potong. Bila lebar, boleh dibelah. Itu kita faham kan? Di sisi ulama makulat, orang tak panggil jisim. Kan? Di sisi ulama makulat, kertas orang tak panggil jisim. Orang panggil apa? Orang panggil sathun. Kan? Yang penting juga kan masuk ilmu makulat. Dia tak bersifat dengan tebal. Kan? Makulat. Ulama makulat, ulama yang pada tafsir namanya mufassirin. Ulama yang pada hadis namanya muhaddisin. Ulama yang pada fiqh namanya fuqaha. Ulama yang pada tasawuf namanya sufi. Ulama yang pandai ilmu makulat. Kan? Bulagha kan? Bulagha. Kan? Makulat ni dibicara tentang makhluk. Ilmu makulat, ilmu bicara tentang sifat makhluk.
Kalau makhluk tu dia bersifat dengan panjang, bersifat dengan lebar, tapi tidak tebal. Apa namanya? Sathun nama. Dalam ilmu makulat namanya sathun. Dia tak boleh dihiris. Itu dalam ilmu makulat. Kita biasa-biasa dengar kan, makulat mim kaf waw lam alif ta. Makulatun. Makulat. Jangan berkulat dah lah. Betul. QU betul lah, makulat. Dah faham kita beranjak lah kan. Kita selit sikit-sikit lama-lama bila dah biasa dengar, nanti kita bahas lah kan. Bila tu, kalau kali pertama dengar nanti dia pening. Benda pula sutuh. Benda sutuh yang benda kan. Kita sambil-sambil kita selit-selit. Sathun. Sambil kita selit-selit. Sathun ni benda yang tak bersifat dengan tebal. Dia panjang, dia lebar tapi tak tebal. Dalam ilmu makulat namanya sathun. Sutuh orang namanya sutuh. Boleh kan? Kita buat khulasa lah kan. Dia panjang lagi ni. Dalam istilah Usuluddin, bila sebut satu, tak boleh dipotong, tak boleh dikerat, tak boleh dibelah. Dari segi luah cakapan bahasa, satu boleh kerat, boleh belah, boleh bagi. Beza dengan i'tiqad. Dalam Usuluddin, satu tak boleh kerat, tak boleh belah, tak boleh bagi. Atau kita faham dulu kan? Dia tiga. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Kan? Apa kerti ilah? Hari ni kita ngaji apa? Ilah maknanya apa? Ma'bud yang disembah. Apa dalil ilah mana ma'bud? Wa fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Dah pukul 11 dah. Dah pukul 11 ya. Kita kena tangguh lah. Kan? Kemudian kata mu'alif dan makna satu pada zat. Itulah begitu. Dan makna satu pada zat. Wallah subhanahu wa ta'ala. Ada soalan? Ustaz, satu soalan Ustaz. Yeah. Bagi orang yang menolak Allah wujud tanpa tempat dia tolak, adakah dia dah jatuh kufur ataupun sekadar ahli bid'ah aja? Orang yang menolak Allah tak bertempat. Maksudnya dia kata Allah bertempat. Maksudnya dia percaya Allah atas langit. Atas banyak mana? Sekadar sebut atas banyak mana. Ada atas mana makam yang tinggi. Ada atas mana martabat yang tinggi. Atas tu banyak mana? Kita tanya dulu. Atas mana bertempat ke? Atas mana ketinggian, mana makam, mana martabat lain-lain tu. Kita kena perhalusi juga. Tanya orang tu. Dia bagi tahu yang Allah atas arash. Macam tu. Dia bagi tahu arash tu tempat. Kata Sayyidina Ali dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, karangan Syekh Abu Mansur Al-Baghdadi. Syekh Abu Mansur Al-Baghdadi, tuan pengarang kitab Al-Farqu Bainal Firaq, dibicarakan asal usul pegangan pecahan 73 firqah. Dia menghikayatkan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, Allah menjadikan arash, kata Sayyidina Ali, bukan disandarkan kepada zat di mana tempat itu berada. Arash itu sekadar lambang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan arash sebagai lambang kekuasaan. Adakah aku kufur atau tidak? Kita kena pahalusi dulu tu. Berat tu. Nak hukum kufur tidak tu berat. Kita kena pahalusi, tengok dulu. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Okay, Ustaz, terima kasih banyak. InsyaAllah. Jadi lagi besok kita muhimah. InsyaAllah. Terima kasih.